Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sarawak Decide. Saya Razi Ahmad. Kali ini kita nak tinggalkan sebentar hiruk-pikuk di kota. Kita nak merentas Jambatan Batang Sadong untuk ke dun yang terkenal dengan udang galanya dan padi birisnya, iaitu Dun N25 Simunjan. Dun N25 Simunjan merupakan salah satu kerusi di bawah Parlimen P200 Batang Sadong. Terdapat dua lagi kerusi di bawah Parlimen ini, iaitu N24 Sadong Jaya dan N26 Gedong. Pada tahun 2015, kod bagi Dun N21 Simunjan ditukar kepada N25 Simunjan, hasil daripada persempadanan semula kawasan pilihan raya negeri Sarawak. Dan kalau kita lihat di sini, Dun Simunjan bertanding buat pertama kalinya pada 1991 selama 6 penggal berturut-turut sehingga tahun 2016 dengan kod N25 Simunjan. Jom kita lihat imbasan semula keputusan pilihan raya yang lepas bagi Dun Simunjan. Pada PRN ke-10 tahun 2011, kerusi Dun N21 Simunjan telah menyaksikan pertembungan 4 penjuru di antara Muhammad Naruddin bin Majais mewakili Barisan Nasional, Masyur bin Hossain mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR, calon bebas Zaini bin Le dan Mac Palima Anak Nyambel dari Parti Cinta Malaysia PCM, dan kerusi itu telah dimenangi oleh Muhammad Naruddin bin Majais dengan memperolehi undian sebanyak 5,465 undi. Pada PRN 10, jumlah pemilih yang berdaftar bagi Dun N21 Simunjan adalah sebanyak 10,104 pemilih di mana 73.29% daripadanya turun mengundi. Daripada keseluruhan undi, hanya 85 kertas undi yang telah ditolak. Dan Muhammad Naruddin bin Majais menang dengan majoriti 4,048 undi. Manakala pada PRN 11 pula, kerusi Simunjan menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara Aula bin Dris sebagai calon baharu mewakili Barisan Nasional ketika itu, Hibni bin Kanaini, calon bebas, dan Jamilah binti Baharudin mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR, di mana kemenangan diraih oleh Aula bin Dris dengan undian sebanyak 4,101. Jumlah pemilih yang berdaftar bagi Dun N25 Simunjan pada PRN yang ke-11 adalah sebanyak 7,774, di mana 76.1% pemilih telah keluar mengundi. Daripada keseluruhan kertas undi, sebanyak 123 kertas undi telah ditolak. Aula bin Dris menang dengan majoriti undian sebanyak 2,712. Kita ada biodata beliau. Jom kita saksikan. Aula bin Dris, nama yang diberi, merupakan anak jati Simunjan dan lahir pada 24 Oktober 1962. Beliau dahulunya merupakan seorang ahli perniagaan sebelum mencuburkan diri dalam arena politik. Merupakan ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB yang kini mewakili gabungan Parti Sarawak GPS. Pembangunan di Simunjan tertumpu kepada menyediakan talian perhubungan dan jalan raya untuk kemudahan sektor ekonomi masyarakat setempat. Antara projek yang dilaksanakan oleh Aula Dris untuk kemudahan masyarakat Simunjan ialah projek memperbesarkan jalan di Kampung Nanas berjumlah 6 juta ringgit. Jalan Kampung Nanas ini adalah jalan tumpuan utama penduduk di situ kerana ianya berdekatan dengan Pekan Simunjan dan perjalanan keluar masuk ke kampung-kampung yang lain. Ini telah memudahkan pergerakan penduduk dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, sebanyak 80 hingga 200 juta ringgit telah diperuntukkan untuk Dun Simunjan untuk projek pembangunan penahan hakisan tanah Sungai Simunjan. Projek ini dahulunya pernah diberhentikan sementara akibat hakisan tanah yang terjadi semasa fenomena pasang besar pada penghujung tahun 2020. Setelah kajian saintifik menyeluruh dilakukan, projek ini akan bermula dengan kerja-kerja pembinaan benteng sepanjang 500 meter menggunakan teknologi penahan hakisan yang lebih kukuh dan efektif.
Masalah air yang membelenggu rakyat di Simunjan juga telah selesai dan melegakan penduduk di sana apabila siapnya projek naik taraf bekalan air melibatkan kawasan Simunjan. Pelaksanaan projek tersebut memakan kos RM500 juta untuk menaikkan sistem perpaipan dan saluran air daripada Kuching terus ke kawasan Simunjan, Gedong, Sebangan sehinggalah ke Sebuyau. Projek ini telah menyelesaikan masalah bekalan air yang dialami penduduk di mana sekarang mereka telah dapat menikmati bekalan air 24 jam. Projek lain yang telah siap ialah projek penyelenggaraan sungai dan projek penyelenggaraan ban serta tali air di Kampung Selangking. Projek penyelenggaraan sungai Kampung Selangking sepanjang 4.85 km telah dilaksanakan dengan kos lebih RM61,000. Di mana manakala projek penyelenggaraan ban serta tali air Kampung Selangking sepanjang 800 meter telah dilaksanakan dengan kos lebih RM82,000. Projek ini merupakan projek pembangunan di bawah IRSDA, iaitu agensi pembangunan yang ditubuhkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam usaha merancangkan pembangunan di kawasan Samarahan. Simunjan kini mempunyai rumah rehat yang dikenali sebagai Rumah Rehat Sri Simunjan untuk tarikan dan manfaat pengunjung luar yang datang berkunjung ke sana. Rumah Rehat Sri Simunjan ini telah siap sepenuhnya dan telah dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 11 Mac 2021. Pembinaan rumah rehat bernilai RM2.5 juta ini dijangka mampu merancangkan lagi pelancongan di Simunjan. Simunjan terletak kira-kira 176 km dari Bandaraya Kuching menggunakan jalan darat. Kira-kira sejam lebih sahaja untuk ke sana kerana sekarang ini sudah ada jambatan Batang Sadong menyingkatkan perjalanan penduduk merentasi sungai Batang Sadong untuk ke Simunjan. Satu tarikan pertama yang akan anda lihat sebelum memasuki kawasan Simunjan ialah mercu tanda selamat datang Simunjan. Mercu tanda selamat datang ke Simunjan yang berbentuk 3 dimensi ini dan ia merupakan mercu tanda terbesar di Sarawak. Ia memaparkan reka bentuk udang galah sepit biru, buah durian, buah kristal dan ikan air tawar, iaitu antara tarikan yang banyak terdapat di Simunjan. Mercu tanda ini saya kira menjadi satu lagi tarikan di Simunjan terutama untuk orang luar yang datang berkunjung ke Simunjan. Selain tarikan yang saya sebut tadi, padi biris merupakan antara yang dicari pengunjung luar apabila berkunjung ke Pekan Simunjan. Untuk pengetahuan anda, Simunjan merupakan antara kawasan yang banyak menanam padi biris kerana keluasan tanahnya dan ia menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Keistimewaan padi biris ini ialah berasnya, iaitu beras biris mempunyai aroma yang wangi. Sebab itulah ia digelar beras wangi Simunjan. Beras biris ini antara tarikan yang mesti didapatkan apabila singgah di Simunjan. Seterusnya, udang galah sepit biru ini pun sama. Boleh didapatkan di Pekan Simunjan. Antara tempat yang menjadi lubuk udang galah di daerah Simunjan ini ialah Sungai Batang Kanan. Udang galah yang diraih ini kemudiannya dijual di Pekan Simunjan dengan harga di antara 10 sehingga RM32 sekilogram bergantung kepada saiz udang. Konsep jualannya, siapa cepat dia dapat kerana kalau lambat memang tak sempat. Kegiatan menangkap udang galah ini juga merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, di daerah yang agak terpencil seperti Simunjan ini, ada sebuah tempat mendaki gunung dinamakan Gunung Ngeli. Gunung Ngeli atau lebih terkenal dengan gelaran Gunung Peninjau oleh masyarakat Simunjan ini terletak kira-kira 10 minit dari Pekan Simunjan dan merupakan spot hiking yang sesuai untuk para pendaki gunung yang masih berjinak-jinak untuk mendaki gunung. Ini kerana ketinggian Gunung Ngeli ini hanyalah 340 meter dari paras laut. Tetapi ia bukanlah ketinggian yang boleh dipandang rendah kerana nak mencapai ke puncak Gunung Ngeli ini juga akan melalui banyak cabaran. Jadi kepada hikers di luar sana yang belum tahu kewujudan Gunung Ngeli ini, bolehlah singgah ke Simunjan untuk merasai pengalaman mendaki gunung di sana pula. Potensi Simunjan terutamanya dalam sektor pertanian telah menjadikan kawasan ini sebahagian daripada pembangunan Greater Kuching yang diaspirasikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Jadi akan ada banyak lagi pembangunan yang bakal dikecapi oleh rakyat di Simunjan kelak. Tapi ini mungkin kita akan kongsikan di masa akan datang kerana episod Sarawak Decides untuk DUN N25 Simunjan berakhir di sini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Razia Ahmad untuk Sarawak Decides.